Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah. Edisi hari ini Rabu 2 Disember 2020. Kita mulakan berita pagi ini dengan perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. 267 kes baharu direkod semalam menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 29,038. Dua kluster baharu dicatat di Kota Kinabalu, iaitu kluster View Kolombong yang merekodkan 40 kes dan kluster Talang-Talang 18 kes, manakala 2 kematian dilaporkan di Kota Kinabalu dan 1 di Tawau. Menurut kenyataan media Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 406 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh 25,973 orang. 2,288 pesakit sedang dirawat di hospital dan PKRC. Manakala 62 pesakit COVID-19 dirawat di unit rawatan rapi, 11 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Sementara itu, Datuk Masidi berkata, sebanyak 69 sekatan jalan raya SJR dilaksana dengan 51,093 kenderaan diperiksa. Daripada jumlah itu, 78 buah kenderaan diarah berpatah balik. Selain SJR, penguatkuasaan SOP turut dilaksana di perairan Sabah oleh pasukan Polis Marin, melibatkan 49 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 15 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah pula melaksanakan sanitasi di 7 premis di Kinabatangan, Beluran, Semporna, Tawau dan Keningau. Semua tahanan yang berada di Pusat Tahanan Sementara PTS Sibuga dan PTS Batu Lima Jalan Sibuga Sandakan akan berada di pusat berkenaan sehingga situasi COVID-19 reda. Ia susulan wujud kluster COVID-19 melibatkan kedua-dua PTS tersebut. Timbalan Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamin berkata, tahanan di penjara Sandakan yang tamat tempoh hukuman untuk diserahkan kepada PTS juga akan dikekalkan di penjara sehingga tamat Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di penjara Sandakan. Keputusan dibuat oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan bagi mengelak penularan COVID-19 khususnya di Sandakan. Kami akan mengatur semulalah penugasan di PTS dan berkaitan dengan pusat kuarantin yang akan ditubuhkan di daerah Sandakan ini, iaitu di Dewan Batu 8, Dewan Sibuga, yang untuk menempatkan mereka-mereka yang akan masuk ke PTS. Jadi kita terpaksa hold dulu. Beliau yang juga Ketua Polis Daerah Sandakan memberitahu RTM ketika melakukan lawatan ke program saringan awam COVID-19 di Sekatan Jalan Raya SJR Ops Pematuhan SOP PKPB di Jalan Laila Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, SCP Muhammad Azhar berkata ruang bagi menempatkan jumlah tahanan di PTS Sibuga dan penjara Sandakan masih mencukupi walaupun belum ada penghantaran pulang parti ke negara asal. Ops cegah parti yang dilaksanakan oleh Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM juga masih diteruskan dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 di Pantai Timur Sabah. Seramai 6,000 penduduk di 5 daerah yang dikategorikan zon merah COVID-19 di Sabah menerima bantuan bakul makanan daripada Perbendaharaan Malaysia Sabah menerusi program Perkhidmatan Komuniti Bergerak MCSK. 5 daerah itu ialah Tawau, Semporna, Lahad Datu, Sandakan dan Tuaran. Penolong Pegawai Takbir Seksyen Pengurusan Perbendaharaan Malaysia Sabah Rahimah Sulong berkata, penyaluran bantuan dilaksana secara berperingkat sejak awal penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Penerima bantuan terdiri daripada mereka yang tidak tersenarai sebagai penerima e-kasih berdasarkan data Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah masing-masing, sukarelawan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sebab kita sedia maklum ada yang terkesan dengan COVID ini, mereka tidak boleh turun ke bandar. Jadi apa yang perlu kita buat sebagai agensi kerajaan yang prihatin dengan yang bertemakan bersama memberhentikan wabak COVID ini, kita turun padang mendekati penduduk orang kampung. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas pengagihan bantuan bakul makanan MCSK di zon Kepulauan Batu Sapi Sandakan. Ia melibatkan Pulau Shanghai, Pulau Trong Liman dan Pulau Api-Api.
Turut disumbangkan pelitup separuh muka dan peralatan pensanitasi kebersihan. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi melahirkan penghargaan kepada semua pihak yang prihatin terhadap keperluan petugas Barisan Hadapan Kesihatan yang kini sedang berjuang memerangi penularan pandemik COVID-19 di negeri ini. Datuk Dr. Christina berkata sokongan dan keprihatinan pelbagai pihak merupakan pendorong kepada petugas kesihatan untuk terus bertahan. Saya rasa macam pasukan petugas Barisan Hadapan Negeri Sabah ini dia sangat bertuala sebab ramai orang yang menyokong. Sebenarnya mereka tidak perlu risau di mana akan datang alat pelindung diri. Karena tanpa diminta, orang sudah mengerti. Beliau berkata demikian selepas menerima 30,000 pelindung muka sumbangan Kelab Rotary Antarabangsa Jepun dengan kerjasama Kelab Rotary Senawang Negeri Sembilan yang disampaikan Pengurusi Rotary Disaster Response Team COVID-19, Datuk Zaini Abdul Aukasa. Kesemua pelindung muka ini yang dihasilkan di Jepun dengan perbelanjaan berjumlah RM168,000 akan diagih-agihkan kepada hospital di seluruh Sabah. Memang tujuan kita adalah untuk memberi satu penghargaan kepada kita punya pihak medical frontliners di negeri Sabah ini yang telah banyak bekerja kuat selama ini. Menurut Datuk Zaini, Kelab Rotary akan menyerahkan sumbangan kelengkapan perubatan dan bantuan bakul makanan kepada Jabatan Kesihatan Sabah dalam masa terdekat. Sebanyak 14 pemborong daerah terpilih di DW dan 24 peruncit daerah terpilih DDR di Tawau dilantik sebagai pembekal dan pengedar bagi memastikan bekalan keperluan asas pengguna di daerah itu sentiasa mencukupi. Mereka yang terdiri peniaga barangan keperluan perlu memberi laporan harian kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Tawau berkaitan status barangan keperluan di daerah berkenaan. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN-HEP Tawau, Aslani Dabi berkata pemeriksaan harian akan dibuat untuk memastikan bekalan barangan keperluan tidak terjejas, khususnya ketika musim tengkujuh dan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Antara barangan tersebut termasuk minyak masak, gula, tepung, telur, beras dan ayam. Kita telah mengaktifkan peniaga-peniaga khususnya pemborong-pemborong dan juga peruncit-peruncit di daerah Tawau ini untuk memastikan bekalan-bekalan barangan ini sentiasa mencukupi. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu stesen Radio Tawau FM di Tawau. Aslani menjelaskan setakat ini tiada sebarang aduan diterima berkaitan kekurangan bekalan makanan di pasaran. Pada masa sama, beliau mengingatkan para peniaga agar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan kerajaan ke arah menangani isu penipuan dan penindasan dalam perniagaan. Sementara itu, Aslani berkata sepanjang tahun ini pihaknya berjaya menyelesaikan 164 daripada 177 aduan, manakala 13 aduan lagi masih dalam siasatan. Selain itu, sebanyak 105 kes siasatan telah dibuka membabitkan barangan rampasan bernilai RM151,676 dan kompaun berjumlah RM34,800. Kerajaan negeri akan mencari pendekatan terbaik mengurangkan risiko banjir di daerah kecil membakut. Justru kajian akan dijalankan bagi mengenal pasti usaha yang boleh diambil bagi menangani masalah tersebut secara berperingkat-peringkat. Adun Membakut, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata beberapa perkara perlu dipertimbang memandangkan kawasan yang sering terlibat banjir terletak di kawasan rendah. Katanya faktor hakisan tanah dan reka bentuk yang sesuai juga akan diambil kira dalam menyelesaikan masalah tersebut yang mengorbankan harta benda awam dan penduduk setiap tahun. Diwujudkan jawatan kuasa khas yang merancang dan melihat jalan atau cara-cara untuk mengatasi banjir ini dari masa ke semasa. Datuk Arifin yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah berkata demikian dalam sidang media di Membakut selepas Majlis Dialog mengatasi masalah banjir di daerah kecil Membakut bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Arifin meminta penduduk bersabar dan sentiasa memberikan kerjasama dengan pemimpin masyarakat dan jabatan kerajaan berkaitan dalam mencari penyelesaian terbaik kepada permasalahan yang dihadapi penduduk daerah kecil ini.
Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB Sabah mengambil kira kesejahteraan dan kepentingan rakyat dalam setiap pembangunan yang dirancang. Ia termasuk rancangan pembinaan rumah kos rendah serta baik pulih projek perumahan sedia ada. Demikian ditegaskan pengerusi LPPB Sabah Datuk Masyung Banah kepada RTM ketika ditemui selepas meninjau keadaan Pangsapuri Tanjung Aru, Kota Kinabalu. LPP akan turun sebagai pemudah cara sebelum kita angkat sebarang apa juga cadangan untuk dimuktamadkan oleh menteri yang bertanggungjawab kepada LPPB. Mengenai cadangan, sama ada Pangsapuri Tanjung Aru akan dibaik pulih atau dibina semula dengan projek rumah kos rendah mampu milik, Datuk Masyung berkata perkara itu akan dibincang secara teliti dengan Jabatan Kerja Raya sebelum keputusan muktamad dibuat. Pangsapuri Tanjung Aru yang memiliki 11 blok dengan 330 pintu dibina atas tapak seluas 1.7 hektar 52 tahun lalu. Ia mula diduduki hampir 2,000 penduduk sejak awal tahun 1970 dan dilengkapi 12 pintu kedai serta tabika. Beberapa blok Pangsapuri ini berhadapan masalah keretakan yang merisaukan penduduk. Bekas jurulatih pasukan bola sepak Sarawak Lucas Kalang Laeng diumum sebagai Ketua Jurulatih Pasukan Bola Sepak Sabah bagi menghadapi kempen Liga Malaysia Liga M 2021. Ketua Pegawai Eksekutif Kelab Bola Sepak Sabah Sabah FC Datuk Werden Bahanda yakin pemilihan jurulatih kelahiran Sarawak itu mampu membimbing skuad Badak mencapai kejayaan dalam Liga M berdasarkan pengalaman luas yang dimiliki dalam arena sukan bola sepak. Saya memanjangkan ucapan tahniah kepada Ketua Jurulatih kita yang baru iaitu Saudara Lucas Kalang yang berasal daripada Sarawak, sebab telah dipersetujui di dalam pengurusan Sabah FC. Datuk Werden berkata demikian kepada RTM di Pejabat Safa Kota Kinabalu. Lucas yang memiliki ijazah sarjana muda sains sukan Universiti Malaysia Sabah membimbing pasukan Sarawak pada musim 2019. Beliau merupakan antara 9 jurulatih daripada pasukan Liga M yang menyertai kursus kejurulatihan Diploma Profesional AFC 2019-2020 modul keempat. Sebelum ini, jurulatih pasukan bola sepak Sabah diketuai Kurniawan Dwi Yulianto dari Indonesia. Baik, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.